ni, ya. Jadi gejala-gejala ini akan ditanggung oleh mereka yang menghadapi kecelaruan mental, kecelaruan minda, dan sejauh mana, sekuat mana gejala-gejala ini berlaku bergantung kepada pertama sejauh mana dia mampu untuk mengatasi isu-isu yang melanda dalam diri dia, dan mungkin satu ketika dia gagal mengatasi secara bersendirian dan dia pergi jumpa kaunselor, ya. So dalam konteks kita kaunselor lah. Kalau kami di HUSM konteks kita, kami lebih luas, ya. Ada clinical psychology, ada psychiatry, ya, specialist psychiatry. Jadi bila dia jumpa kita sebagai kaunselor, kita mungkin bergelabah kalau kita tak ada pengalaman, ya, ataupun knowledge kita tak berapa cukup. So bila join kursus-kursus yang short course macam ini, biasanya short course macam ni kita direct to the point, ya. Apa yang kita nak bincang, kita terus bincang. Dan mungkin ini menjadi satu input untuk menambah kekuatan you all, especially yang junior, yang baru jumpa isu, tak pernah jumpa isu, ya. Kadang-kadang kita tak tahu nak buat apa. Datang satu kes yang kesihatan mental dan kita tidak diajar secara spesifik di peringkat universiti sebagai especially kalau yang duduk kat sekolah tu agak jauh dengan isu-isu kesihatan mental. Tapi kalau duduk dengan setting-setting lain memang banyak, terutama dalam setting hospital. Jadi bila kita menerima klien yang macam ni, kita tak tahu macam mana kita nak mula, ya. So kita tak ada keyakinan diri akhirnya. Kita tak ada confident untuk meneruskan session. So kita kena refer kepada orang. Kena refer kepada orang pun kena tahu cara macam mana. At least kita tahu siapa yang berdekatan dengan kita untuk kita refer. Jadi gejala-gejala macam ni boleh membantu kita untuk mengenal pasti bahawa seseorang itu memang ada masalah kemerosotan kesihatan mental dan sebagainya, ya. Misal kata berasa sedih berterusan selama 2 minggu, ya, mudah tersinggung, hilang keyakinan diri, sering mengalami perasaan bersalah, kerap memikirkan tak mahu meneruskan lagi kehidupan harian, ya, mengalami kesukaran untuk memberi tumpuan terhadap kerja atau perbualan, dan susut berat badan akibat daripada selera makan yang berkurangan. Ini banyak yang kadang-kadang klien tu mengadu kepada kita dan kita bergantung kepada pengalaman kita dan pengetahuan kita. Kalau kita banyak pengalaman dan pengetahuan, kita dah boleh agak bahawa ini menjurus kepada isu kesihatan mental, depression, anxiety dan sebagainya. Baik, itu sebab saya kata sikit je tentang pengenalan kepada kesihatan mental, ya. Dan di sini kita akan bila sebut kesihatan mental, dia akan menjurus kepada stres, ya, kebimbangan, anxiety, depression dan macam-macam lagi, ya. Tapi REBT yang akan kita belajar ni, akan kita ulang kaji ni, dia service dia not only to mental health lah. Banyak isu-isu lain yang boleh bukan kata diselesaikan, boleh di-apply dengan REBT, isu perkahwinan, isu communication dan sebagainya. Tapi hari ini kita fokus more to mental health issues. So REBT sebenarnya dia lebih bersifat psycho-education, ya, pendidikan kesihatan. Kita bagi maklumat, kita bagi info, kita bagi perkara yang berkaitan dengan macam mana nak mendidik masyarakat dalam aspek kesihatan. Contoh baru ni dalam pandemic Zoom baru ni, kita banyak memberi consultation, ya, hikmat nasihat kepada orang berkaitan, ya. Jadi itu adalah pendidikan kesihatan dan sebahagian daripada konten dalam REBT. So bila kita nak ambil action untuk klien kita, satu daripada benda yang kita kena share dengan dia ialah hal-hal berkaitan dengan pendidikan kesihatan. Dan yang kedua, dia lebih bersifat juga channel information, ya, untuk menyalur maklumat-maklumat. That's why kaunselor yang menggunakan REBT ni, dia kena ada banyak maklumat, especially maklumat-maklumat semasa yang
yang menyebabkan, yang membawa kepada kecelaruan minda, kecelaruan psikologikal dalam kalangan dia punya pelanggan, ya, ataupun dia punya clients. So kita kena banyak baca, banyak tahu tentang maklumat-maklumat, khususnya isu-isu yang berkaitan dengan mental health semasa, ya. Dan dia juga boleh dikatakan sebagai panduan pengurusan emosi, ya. Sebab orang datang ke jumpa kita yang sesuai dengan RBT ni, misal kata dia kemarahan, melampau kemarahan, ya. So macam mana nak urus emosi marah, ya? Marah yang di peringkat awal mungkin tak menjadi isu, tapi kalau berpanjangan, ya, sampai berlarutan, dia dah jadi penyakit psikologikal dan perlu dicegah. Prevention is better than cure. Buat awal-awal, ya. So maybe di peringkat awal tu, at the beginning stage, we have to provide our clients with it's about how to manage emotion well, ya. Baru dia menjadi pencegahan, ya. Itu secara umum tentang DBT.